Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya ingin membincangkan dua perkara. Perkara pertama adalah berhubung dengan satu taklimat yang kononnya akan diberikan oleh Zahid, bermakna Sabtu ini dijangka akan berlaku satu perjumpaan di mana pemimpin-pemimpin bahagian, dan saya dipahamkan pemimpin-pemimpin cawangan dan sebagainya telah dijemput bagi menghadiri taklimat ini dan dipercayai ianya berkaitan dengan PRU 15. So ini saya nak bincang, ada perkembangan yang menarik. Dan yang kedua, perkembangan terkini isu Lokman Nor Adam. Baik, saya mulakan. Sabtu ini, Zahid telah memanggil pemimpin-pemimpin UMNO untuk satu taklimat dan ianya merangkumi pemimpin di seluruh negara, termasuk pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan. Maknanya ini perjumpaan yang besar. Okey. Dan ini bukan perjumpaan pertama. Sehari sebelum mahkamah memutuskan kes Najib Razak, berlaku satu siri perjumpaan mengejut di mana diberitahu kepimpinan tertinggi parti telah memanggil pemimpin-pemimpin bahagian dan sebagainya untuk berjumpa, dan difahamkan perjumpaan ini dipulaukan oleh jumlah pemimpin bahagian yang besar. Ya, maknanya yang turun lebih kurang 100 pemimpin bahagian. Itu yang kita dipahamkan. Dan berdasarkan sumber, sebenarnya yang turun kurang lagi. Tetapi selepas itu ada ura-ura jika tak turun, tak dapat watikah dan sebagainya. Itu saya tak boleh sahkan, tetapi pernah dilaporkan oleh media. Yang saya boleh sahkan, ianya dipulaukan oleh ramai pemimpin bahagian atau ramai pemimpin bahagian tidak hadir, dan yang hadir bukannya sebulat suara bersetuju dengan apa yang diusulkan, berhubung dengan pilihan raya segera dan pembubaran parlimen. Jadi bayangkan, sudah ada berapa perjumpaan setakat ni. Ada convention BN, sebelum tu ada PAU, kemudian diberitahu convention tu terakhir, lepas tu ada convention BN Sabah pula, kemudian kita diberitahu itu yang terakhir, kemudian tiba-tiba ada convention BN Selangor pula. Semuanya dalam tempoh tak sampai sebulan. Kemudian kita diberitahu itu yang terakhir, tiba-tiba ada convention wanita BN pula. Ya, pelbagai percubaan untuk adakan perhimpunan perjumpaan untuk mendesak Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Dan retorika yang sama dilambung pemimpin-pemimpin yang sama, termasuk Najib, termasuk Zahid, ya, untuk membubarkan parlimen. Maknanya Ismail Sabri ditekan. Kemudian sehari sebelum Najib dijatuhkan hukuman, berlaku perjumpaan tergempar. Ya, perkara yang sama. Kini Sabtu ada lagi satu perjumpaan. Jadi menurut sumber, dan saya memetik agenda daily dan juga sumber saya, ya, yang memberitahu bahawa sebenarnya ada ramai pemimpin di bahagian akar umbi dan juga pemimpin bahagian yang tidak ingin atau tidak rela hadir atau tidak mendapatinya bermanfaat untuk hadir. Itu yang saya dipahamkan, ya. Dan saya juga ingin memberitahu anda, sekarang di dalam UMNO nampaknya ada kewujudan 3 perkumpulan. Satu yang menyokong Ismail Sabri, satu yang menyokong Zahid, satu adalah yang menyokong Najib. Jadi sudah mula berlaku perpecahan. Saya setakat mana yang saya dipahamkan, mereka yang menyokong Zahid tidak sehaluan dengan mereka yang menyokong Ismail Sabri, dan mereka yang menyokong Najib bukan semuanya sehaluan dengan mereka yang menyokong Zahid. Jadi ada penyokong Najib yang berpendapat bahawa Ismail Sabri telah tidak melakukan yang terbaik. Ya, saya tak fahamlah apa maksud terbaik, sehingga menyebabkan Najib dipenjara. Dan ini kita boleh lihat bayangannya dalam kenyataan sekumpulan penyokong yang telah ke Istana Negara, ya, yang seolah-olah frust kerana Perdana Menteri tidak melakukan sesuatu. Jadi persepsi ditimbulkan, mungkin mereka mengharapkan Perdana Menteri campur tangan, ini adalah salah. Okay.
Dan saya dipahamkan penyokong Ismail Sabri dalam UMNO makin meningkat kerana ramai tidak lagi nampak ada sebab untuk adakan PRU awal. Ya, ramai. Kalau dulu Ismail Sabri dia dapat sokongan padu hampir semua menteri dan timbalan menteri UMNO dan juga beberapa ahli parlimen lain tak perlu adakan PRU awal. Ya. Maknanya jika Zahid ingin tekan Ismail Sabri sukar. Ya, sekarang ni sokongan itu bertambah. Lebih-lebih lagi semua bersetuju bahawa tidak semestinya UMNO akan menang PRU 15, malah boleh kena teruk jika PRU diadakan sekarang. Of course, Ismail Sabri atau pemimpin-pemimpin ini tidak akan menyebut perkara ini di umum. Ya, tetapi ini yang saya baca. Ya, UMNO akan kena teruk jika PRU diadakan sekarang. Dan kita boleh lihat bayangan perkara ini dalam kenyataan Zahid. Zahid pun berkata jangan beri alasan PRU 15 tidak boleh bentuk kerajaan UMNO tidak boleh menang, akan jadi kerajaan parlimen tergantung, itu bukan alasan untuk halang pilihan raya. Tetapi sebenarnya dengan kenyataan itu Zahid menyanggah diri sendiri. Kenyataan bercanggah. Dulu dia kata nak PRU awal sebab dah yakin BN akan menang. Ketetapan PAU, Perhimpunan Agung UMNO, adalah hanya adakan PRU awal sekiranya boleh dibuktikan bahawa UMNO akan menang, BN akan menang. Jangan lupa Zaid Hamidi, ketetapan PAU mengatasi ketetapan MKT. Jadi di dalam PAU, apabila ketetapan dibuat untuk meminta Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen secepat mungkin, syaratnya adalah jika BN yakin akan menang besar. Dan Ismail Sabri memberi janji jika dia yakin BN akan menang, dia tidak akan tunggu sesaat. Tetapi menerusi kenyataan Zaid sendiri, dia tidak yakin BN akan menang besar sebab dia kata jangan guna alasan parlimen tergantung untuk alam pilihan raya. Maksudnya, tidak semestinya kita perlu adakan PRU semata-mata jika BN akan menang besar. Maksudnya, jika BN diketahui tidak akan menang besar atau tidak akan menang pun, Zahid nak pilihan raya. Ini bukan ketetapan PAU. Ya, dan ini bercanggah dengan kenyataan Zahid dulu, BN akan menang besar atau BN akan menang, jadi kena buat pilihan raya. Jadi atas ketetapan PAU sendiri yang mengatasi MKT, Ismail Sabri tak perlu buat PRU awal. Itu pun Zahid kena ingat, ketetapan PAU, ketetapan MKT, semua ni ketetapan parti. Sebagai ahli parti, Ismail Sabri kena akur. Tetapi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak tertakluk kepada ketetapan parti. Jadi ini adalah sesuatu yang Zahid gagal faham dan saya kira makin ramai pemimpin UMNO sudah mula faham. Dan sebab itu saya rasa ramai tidak akan turun untuk perjumpaan Sabtu ini. Sebab itu ada pihak yang tidak senang dengan perjumpaan itu, buang masa. Sebab ada ramai mula yakin BN tak akan menang. Ya, malah silap hari bulan kena teruk. Okey. So Zahid kena ingat, sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak tertakluk, ya, secara berperlembagaan dia tidak tertakluk kepada keputusan parti. Malah kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri secara berperlembagaan hanya bergantung kepada keahlian dia dalam Dewan Rakyat, dan oleh kerana jawatan itu adalah berperlembagaan dan tidak ada dalam perlembagaan berhubung kedudukan sesiapa dalam parti, maka kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah keutamaan berbanding kedudukan dia dalam parti. Maka jika parti memaksa Perdana Menteri melakukan sesuatu, ianya tidak berperlembagaan dan ianya salah, maka Ismail Sabri dah sedar perkara ni. Dan jangan lupa, saya ulang, ketetapan PAU mengatasi ketetapan MKT. Dan ketetapan PAU, Ismail Sabri dan Top 5 hanya perlu mempertimbangkan untuk mengadakan PRU jika yakin BN akan menang. Tapi kalau ikut kata-kata Zahid sendiri, BN tidak semestinya menang. Jadi tak payah ikut ketetapan PAU, tak payah nak adakan PRU. So saya rasa semua dah nampak. Okey. Kedua,
Lokman Adam, saya telah menyuruh dia meminta maaf secara terbuka. Sudah 48 jam dia tidak meminta maaf, dia tidak mengendahkan. Okey. Jadi sekarang saya cuma nak mempertimbangkan bila nak buat laporan polis, berkemungkinan hari Sabtu ni. Ya. Kerana Lokman Adam memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sedang membantu Mahathir untuk mengaibkan Najib dengan segala yang berlaku, termasuk kita lihat kes mahkamah dan sebagainya. Jadi ini adalah satu fitnah yang cukup jahat dan mengganggu gugat sebenarnya, ya, keselamatan negara, kerana menghasut rakyat untuk percaya atau menimbulkan persepsi palsu bahawa ada satu komplot konspirasi melibatkan Perdana Menteri dan Tun Mahathir untuk mengaibkan Najib dan dengan mempengaruhi kehakiman. Ini amat jahat, amat berbahaya. Tetapi Lokman tidak mengendahkan. Okey, tak apa. Sekarang ni saya dipahamkan Lokman sedang disiasat polis atau akan disiasat polis. Ini atas pengakuan Lokman sendiri dan benda ni dibawa kepada perhatian saya. Jadi saya ingin menunggu esok dan melihat perkembangan. Adakah benar Lokman akan disiasat polis? Jika Lokman sedang disiasat atau akan disiasat polis berhubung perkara ni, maka tidak ada gunanya saya membuat laporan. Saya bukan nak jadi hero. Okey? So saya nak pantau benda ni. Sebab itu paling awal saya akan buat laporan pun hari Sabtu. Sekiranya saya dapati memang benar siasatan akan dimulakan berhubung perkara ni, jadi tak perlulah buat laporan, kita biar polis memulakan siasatan. Tetapi jika ianya berkait dengan perkara lain, maka saya akan buat laporan dan selepas itu saya akan dedahkan kandungan laporan saya. Dan jika rakyat Malaysia ingin membuat laporan masing-masing selepas itu, anda boleh membuatnya selepas mendengar hujahan saya berhubung laporan saya. So, setakat ini saya nak tunggu Jumaat esok, nak pantau adakah benar Lokman sedang disiasat atau akan disiasat, dan saya akan umumkan perkembangannya. Okey? So, sebab bahaya, apa yang dia katakan bahaya, dan percayalah, dia tak ada bukti, ini adalah fitnah. Proses mahkamah telah berjalan dengan baik. Hakim-hakim telah melakukan yang terbaik dan berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang, dan Lokman menghasut rakyat untuk percaya bahawa wujud satu konspirasi melibatkan Tun Mahathir dan Ismail Sabri, dan perkara ni perlu disiasat. Ya. Sebab kita nak sekarang Lokman ajukan bukti. Ya. Dia tak, dalam video dia yang dibawa kepada perhatian saya, daripada mengajukan bukti, dia memberitahu dia dipanggil polis. Kemudian masih nada dia seolah-olah perlekeh Ismail Sabri. Oh, Ismail Sabri tak tahan dan sebagainya. Orang ni takkan insaf. Dari gelagat dia takkan insaf. Ya. Dan ini bukan fitnah pertama dia. Saya secara peribadi menjadi mangsa fitnah dia. Dan saya akan mengingatkan polis berhubung laporan yang pernah saya buat sebelum ini. Tapi saya nak pantau. Kalau dah dimulakan siasatan, maka tak perlulah saya jadi buat sesuatu yang memang sudah dimulakan. So saya akan umumkan perkembangannya. Jadi setakat itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.